Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajma'in. Hari ini saya ingin membentangkan berkenaan dengan pencegahan rasuah dalam sektor pendidikan di Malaysia. Kajian ini merupakan kajian kes, kajian kes. Bermaksudnya kajian berdasarkan kes-kes yang sedia ada, untuk dikaji. Bab pengetahuan semua, kajian paper yang saya bentangkan ini merupakan kajian kerjasama dengan SPRM. Saya telah kiranya berhubung dengan pegawai SPRM namanya Muhammad Tarmizi bin Abdul Manaf, Tuan Muhammad Tarmizi bin Abdul Manaf. Beliau merupakan naib timbalan pengarah dalam bahagian pendidikan masyarakat di Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM Putrajaya. Boleh nampak di dalam skrin, Tarmizi @sprm.gov.my. Data-data ini banyak diambil daripada beliau. Saya telah berhubungan dengan beliau dan beliau pun sentiasa mengupdate maklumat-maklumat berkenaan rasuah. Berkenaan rasuah. Beliau cukup kira ambil beratlah mengenai penulisan-penulisan. Dan saya adalah Profesor Madia Dr. Muhammad Adiullah bin Osman, merupakan pensyarah di Fakulti Sains Kemanusiaan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kajian ini saya teruskan kepada pengenalan. Pengenalan abstrak dulu. Kajian ini tentu sekali merupakan kajian berkaitan dengan pendidikan anti rasuah dan termasuk juga kajian kes terhadap kes-kes rasuah yang telah dilakukan oleh para pendidik, termasuk warga pendidik. Warga pendidik tu termasuk guru, termasuk pensyarah, termasuk pelajar, semua sekali berkaitan dan pegawai-pegawai berkaitan dengan sekolah itu. Dan begitu juga peringkat, bukan sekadar peringkat di sekolah rendah, sekolah menengah, tetapi peringkat pengajian tinggi. Kajian ini untuk pengetahuan semua, SPRM telah melakukan kiranya kerjasama dengan KPM, Ketua Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, dan Kementerian Pengajian Tinggi. Oleh kerana itu banyak benda yang perlu didedahkan, antaranya mengenai apakah dimaksudkan rasuah, apakah yang kiranya yang ada dalam pendidikan, dan kes-kes yang terlibat. Kaedah kajian adalah kaedah kajian kes. Kes merupakan tumpuan utama, tumpuan utama untuk dianalisis dan difahami. Kita perlu tahu bahawa penyalahgunaan kuasa, rasuah merupakan kiranya bahana ataupun malapetaka yang besar terhadap negara. Bukan sekadar negara yang kecil di Malaysia ini, tetapi juga empire dulu pernah jatuh disebabkan rasuah. Antaranya adalah empire Rom, empire Osmaniyah, Osmaniyah, dan Islam Ming pun jatuh sebab rasuah. Begitu juga dengan Malaka. Malaka jatuh dengan Portugis adalah kerana rasuah. Yang kiranya yang menyebabkan mereka hilang integriti, tidak percayai masing-masing, dan kiranya semua order ataupun dia panggilnya sistem negara lemah, yang menyebabkan Portugis mudah nak masuk Melaka. Untuk pengetahuan semua bahawa pihak SPRM telah menjalankan banyak program tentang pendidikan anti rasuah. Kerana SPRM bukan sahaja kerjanya menangkap, menyiasat, melaporkan, bukan sekadar itu, tapi lebih pada itu adalah memberi pendidikan mengenai anti rasuah, terutamanya bahagian pendidikan masyarakat
turut turut memain peranan Akhirnya memberi keutamaan peranan untuk mengajar tentang rasuah ini kepada masyarakat, tentang apakah masalah, bahana, langkah-langkah, semuanya sekali lah berkenaan dengan rasuah dan integriti. Jika nak kira kan problem statement problem statement yang wujud yang problem statement kepada kajian ini, pertama sekali kes berkaitan dengan pendidikan, sektor pendidikan, kes-kes mengenai sektor mengenai rasuah di kalangan guru-guru, pensyarah-pensyarah pun tinggi juga 34 kes daripada tahun 2017 hingga 2021, maksudnya 5 tahun 34 guru sekolah telah kiranya telah didakwa mengenai, bukan didakwa lah, telah dijatuhkan hukuman. Yang didakwa tu banyak lagi, maksudnya 34 dan 17 di kalangan pensyarah. Jadi semua sekali 51 warga pendidik yang kiranya telah disabitkan dengan kes rasuah. Walaupun angka ni tak besar, 1% saja. Tak besar sebenarnya, tak besar. Sebabnya orang kiranya warga pendidik masih bukan sekadar diberi kepercayaan, tetapi memang boleh percayai. Cumanya kes-kes ini masih ada wujud. Masih wujud. Oleh kerana itulah tujuan paper ini bukan sekadar menjelaskan mengenai bentuk rasuah, tetapi lebih daripada itu, apakah kerajaan kita, apakah prinsip-prinsip undang-undang yang ada dalam yang kiranya yang diamalkan di Malaysia, undang-undang, pengamalan undang-undang. Kemudian bagaimanakah tindakan ataupun apa yang dilakukan oleh warga-warga SPRM dan warga-warga KPM, KPT lakukan untuk membasmi rasuah, bukan sekadar mengenal pasti, tetapi memastikan bahawa masyarakat kita tidak melakukan rasuah. Dan yang keempat adalah untuk menganalisis kes-kes berkenaan rasuah di kalangan warga pendidik, warga pendidik. Jadi metodologi yang saya sebut adalah berkenaan dengan kes tadi, dia fokus pada kes lah. Jadi kes ni, bila fokus pada kes, dia punya sumbernya banyak, semuanya bentuk buku, laporan internet, apa semua. Cuma dalam paper ini lebih kepada maklumat data-data yang dikemukakan oleh SPRM kepada saya untuk ditulis dalam bentuk akademik. Ditulis dalam bentuk akademik. Ini finding saya sebut antara yang objektif tentang mengenali rasuah. Di Malaysia ini orang tak berani saya merasuah. Orang tak berani nak sebut saya ini merasuah, tetapi kadang-kadang ini kata mengemas, makan suap, tumbuk rusuk, guna bahasa yang lain supaya salah satunya menunjuk hati pada ianya merupakan rasuah. Bentuk rasuah pula ada bentuknya bukan sekadar duit, tetapi adanya bentuk hadiah, pangkat, bonus, diskaun, servis, bentuk servis. Antaranya servisnya kiranya orang yang dirasuah diberi tiket penerbangan ke luar negara. Itu contohnya lah. Akta-akta berkaitan rasuah tu ada sebenarnya boleh difahami semudah A, B, C, iaitu A berkenaan dengan ambil rasuah, B beri rasuah, iaitu dari section 17B, akta SPRM, akta SPRM, C mengenai claim ataupun tuntutan palsu dalam section 18, dan section 23 berkenaan dengan salah guna kuasa. D tu orang panggil kedudukan, menggunakan kedudukan untuk kepentingan dia. Jadi antaranya adalah itu berkenaan dengan apa prinsip-prinsip bentuk-bentuk rasuah. Yang kedua, finding yang kedua berkenaan dengan bagaimanakah inisiatif dilakukan untuk menangani rasuah dan mengajar tentang sikap berintegriti dan benci rasuah.
Antaranya adalah berdasarkan Pelan Anti Rasuah Nasional, NACP, ataupun yang dilancarkan pada 2019 oleh Tun Dr. Mahathir, dan sepatutnya berakhir tahun depan, yang merupakan polisi yang jelas bagaimanakah bagaimana strategi untuk menangani rasuah. Yang finding yang saya nak tunjukkan adalah lebih tumpu. Kalau kirakan NACP ni lebih luas. Yang kita bincangkan hari ini berkenaan dengan sektor pendidikan, lebih-lebih lagi tentang kerjasama antara SPRM, Kementerian Pengajian Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi, tiga entiti besar inilah, berkenaan dengan anti rasuah. Antaranya program kelab-kelab telah ditubuhkan. 20 kelab telah dilubuhkan di Universiti Awam, 27 di Institusi Pengajian Guru, 56 telah dijalankan, 56 di pengajian MARA dan 15 di pengajian swasta. Ini dia panggil AMA, kelab untuk pelajar. Ada pensyarahnya lah untuk yang jadi penasihatnya di usia dia. Program pun telah dijalankan, program anti rasuah besar-besaran telah boleh dilakukan pada 4 Jun 2022 di Universiti Malaya, membabitkan 400 pelajar. 400 pelajar. Ni contohnya lah. Ada lagi yang ni usaha ni dah lama, tapi akan digazetkan sebagai mata pelajaran khusus wajib universiti. Semua universiti pada 2023, iaitu khusus KIA, khusus integriti dan anti rasuah. Integriti dan anti rasuah turut menjadi begitu jugalah anti rasuah ni, program anti rasuah ini turut menjadi pengajaran yang embedded, yang dimuat dalam bukan menjadi subjek khusus, sebagaimana saya sebut tadi KIA tadi, dianya ada embedded, maknanya dimuatkan dalam pengajaran Islam, pendidikan moral, pendidikan bahasa, tentang bahasa Malaysia, bahasa Inggeris pun ada. Begitu juga program tentang wira anti rasuah juga telah dijalankan dan dan telah dibuat sebagai program pilot di Putrajaya pada 2000 pada tahun PKP tahun 2020-2021 dia mereka lakukan secara online. Begitu kios dibuka, untuk mengajar tentang bagaimanakah pengurusan kewangan yang jujur. Yang ni pun telah dilakukan pilot project di SMK Putrajaya, dan SMK Persin Putrajaya, Persin 14 dengan Persin 16. Yang ni antaranya lah kerjasama SPRM bersama dengan animasi popular seperti Boboiboy, Upin Ipin, Pak Abu, untuk mengajar masyarakat tentang sikap anti rasuah. Itu berkenaan dengan program-program. Dan bagi objektif yang ketiga, iaitu banyak kes-kes rasuah, antaranya ambil rasuah. Kes benar contohnya telah dilakukan, ada pensyarah menerima rasuah sebanyak RM1,500 kerana memberi diploma. Kedua adalah kes beri rasuah, pun juga pernah beri rasuah. Seorang guru memberi rasuah kepada tiga pegawai polis. Tiga pegawai polis sebanyak 9,000, banyak duit cikgu ni. Pun telah dijatuhkan hukuman. Begitu juga kes tuntutan palsu. Antaranya kes dekan, kiranya dekan di UTM beli
Biar sepatutnya membeli alat sukan sebanyak 138,000 harga dia berkait, dan alat sukan itu dengan digitalnya, dengan computerized apa semua. Tapi yang sampai tak ada komputer, tak ada apa, harga 77,000. Dan dekan ini telah dijatuhkan hukuman penjara sebanyak 1 tahun. Dan beliau telah dilucutkan jawatan, dan bukan sekadar itu, pencen pun tak dapat. Ini antara masalah rasuah, yang mungkinnya bukan sekadar memalukan, tetapi memberi kesan terhadap pekerjaan. Begitu juga kes berkenaan dengan salah guna kuasa. Sebagaimana kes yang terpampang tu, kes sepasang pensyarah yang kini salah guna kuasa untuk kepentingan syarikat dia. Beliau telah dijatuhkan hukuman dan diminta membayar RM170,000. Barangnya kini yang hantar ke syarikatnya sebanyak 34 juta, 34,000. Tetapi dalam Akta Malaysia, dendanya 5 kali ganda. 5 kali ganda daripada bayaran, daripada itulah duit rasuah dia panggil, salah guna kuasa sini, salah guna kuasa. Jadi walaupun saya katakan kecil lah, tapi yalah 1% tu kecil, tapi ianya adalah bahana besar yang perlu ditangani oleh semua pihak. Semua pihak, dan pendidikan anti rasuah perlu ditanam di sekolah-sekolah, di kementerian-kementerian. Itu saja setakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.